Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, kurniaan, peluang keizinan yang telah diberikan. Syukur banyak-banyak kerana kita masih lagi diberi kesempatan, peluang kehidupan, panjang usia, diberi rezeki melimpah ruah. Alhamdulillah, kita duduk bersama dalam Study Online Pendidikan Islam bersama Ustaz Ruhi Syamabidin pada kali ini. Kaifalukum? Apa khabar semua? Dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Jadi kita akan teruskan perjuangan untuk mempelajari subjek pendidikan Islam kita, utamanya pada pelajar tingkatan 4. Kali ini kita bersama dengan abang-abang kakak tingkatan 4 yang akan kita masuk pada pelajaran seterusnya. Okey, boleh kita terus dengan pelajaran. Kita akan masuk pelajaran 3 kali ini, pelajaran ketiga, hukum tajwid. Pelajaran 3, hukum tajwid. Jadi dah ready, dah bersedia? Jom kata kita mulakan tanpa masa untuk pelajaran 3 hukum tajwid. Okey, sebelum kita mulakan, semestinya dan selalunya kita akan mulakan dengan duduk kita dalam keadaan yang paling tertib, paling tenang, paling sesuai, paling selesa untuk kita mendapatkan ilmu. Dan jom kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jangan kita teruskan dengan doa penerang hati. Moga-moga Allah menerangkan hati kita dan mudahkan urusan kita untuk belajar pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi samii'al alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pelajaran siap diperhidangkan di hadapan para pelajar sekalian. Buku teks, pen, pensil, kertas, buku nota, buku tajwid, nota tajwid juga mungkin boleh siap berada bersama dengan pelajar untuk kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus untuk pelajaran pada bidang Al-Quran. Buku teks muka surat 17 hingga 21 boleh buka sekarang. Buku teks muka surat 17 hingga 21. Ini tak termasuk dengan aktiviti di belakangnya lah kan. Okey, jadi 17-21 pelajaran 3 hukum tajwid tingkatan 4. Okey, kita akan masuk satu persatu. Kita akan masuk satu hukum tajwid iaitu hukum tajwid. Okey, jadi kita akan mulakan dulu. Kalau selalu Ustaz ada 3 hukum tajwid yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi kita akan pergi nombor 1 dulu, iaitu mad silah. Biasa dengar mad silah. Mesti biasa dengar dah, kita dah terbayang dah maksilah ni berapa jenis, maksilah ni macam mana keadaan dia. Lalu begitu, jom kita masuk satu persatu untuk maksilah. Hukum maksilah. Okay, kita mulakan dengan hukum maksilah ataupun mulakan dulu dengan makna maksilah itu sendiri. Ialah mad yang terdapat selepas huruf ha al-dhamir. Ha al-dhamir ataupun ha al-dhamir yang berbaris kasrah. Ha, okey, nampak tanda tu, tanda dia tu berbaris kasrah, kasrah baris bawah pandai, atau berbaris dhammah, dhammah baris hadapan. Jadi ha tu baris kasrah ataupun dhammah. Jadi huruf mat yang terletak selepas daripadanya. Okey, tak apa, tak faham lagi, kita tengok contoh lagi nah. Okey, mat silah ada berapa jenis? Tengok pada arrow tu. Ada berapa jenis? 2 jenis. Ingat mad silah ada 2 jenis, iaitu yang pertama mad silah qasirah. Sebut pandai, mad silah qasirah.
Yang kedua, mat silah tawilah. Sebut mat silah tawilah. Aywa. Macam Dora the Explorer pula kan. Suruh sebut kan. Okey, jadi mat silah qasirah dan mat silah tawilah, dia ada makna dia. Untuk mudah faham. Qasirah ialah pendek. Qasir, pendek. Tawil, panjang. Namun begitu mungkin para pelajar tak faham bahasa Arab, tak berapa faham. Mungkin tak berapa faham. Jadi petua dia apa dia? Ingat pada tawilah. Nak ingat tawilah macam mana? Sebutan dia. Tawilah. Tak tahu lah, ni cara Ustaz lah kan. Tawilah. Tawilah, panjang. Jadi kalau tawilah panjang, qasirah pendek lah. Boleh. Ataupun qasir, kayak pendek je. Senang. Okey. Jadi qasirah dengan tawilah, kita nak tengok contoh dia macam mana. Jom kita tengok pada maksilah qasirah dulu. Apabila ha az-zamir, huruf ha tu, ha az-zamir, terletak di antara dua huruf berbaris, terletak di antara dua huruf berbaris, okey, dapat tang tu, bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada dua kalimah berlainan. Masya-Allah, faham tak tu? Kita nak pada sudut makna ni kita payah sikit nak faham kan. Namun begitu sekali kita tengok contoh macam mana, baru kita boleh faham. Okey, ha zamir, okey, terletak di antara dua huruf, maknanya dia duduk tengah-tengah lah antara huruf yang dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah pada dua kalimah. Ada dua kalimah di situ. Okey, cara bacaan ataupun harakat dia berapa harakat? Dua harakat. Okey, tak nampak lagi. Kita tengok contoh. Tu dia. Pernah nampak dalam Al-Quran? Pernah. Jadi yang mana satu dia punya tanda tu? Di sini. Okey, mana dia? Ni, yang ni. Gitu. Yang ni. Senang saja, senang saja, senang saja. Ni tanda dia. Waw kecil, lepas tu ada tanda macam apa nama ni? Arrow tu sikit kan. Jadi itu tanda dia. Jadi kok lah kan, nak ingat makna ni tak apa nak nampak. Ingat tang ni lah. Mana dia tadi? Ingat tang ni saja. Ingat tang ni saja. Okey. Jadi okey, makna dia terletak di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah. Okey. Di sini ya. Dua huruf ni. Ni dua huruf. Ni dia. Okey. Hak ni hak dhamir ni. Hak dhamir ni. Gitu. Jadi bacaan dia berapa harakat? Dua harakat. Macam mana baca? Jom kita tengok pada yang pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha. Dua harakat. Kemudian ila qaumihi ghadbana. Dua harakat. Ila qaumihi ghadbana. Dapat? Cantik. Dua harakat. Okey. Kenapa kita baca dua harakat? Nak tahu? Sebab dia qasirah, pendek. Baca dua harakat. Begitu pada tawilah. Ni tawilah. Apabila huruf ha az-zamir bertemu di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hamzah. Tadi ni bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah. Ni bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kalimah berlainan. Bacaan berapa harakat? 4 atau 6 harakat. Panjang sikit. 4 ataupun 6 harakat. Nampak tak tang mana dalam Quran? Tak nampak? Kita tengok contoh. Semua tengok contoh. Ni dia. Mesti bisa nampak. Tang mana? Ni dia ni. Gitu. Okey. Sama macam qasirah tadi. Okey. Cuma pada tawilah ni ada ombak. Ada ombak. Nampak tak? Ada ombak. Dia macam mat jaiz. Macam mat jaiz. Dia ada ombak di atas. Tanda ombak macam tu lah kan. Jadi nak senang faham. Dan bacaan dia 4 ataupun 6 harakat. Macam mana cara baca? Jom kita tengok. Kita tengok daripada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabu an lam yarahu ahadun. Sekali lagi kita tengok pada ayat pertama. Ayahsabu an lam yarahu ahadun. Tadi Ustaz baca berapa harakat? 4. Pada awal tu 6. Jadi 4 ataupun 6. 5 boleh tak?
boleh. Maknanya 4, 5, 6 tu boleh lah. Maknanya dia panjang dia, limit dia dekat 6 harakat. Okey. Kemudian kita tengok pada ayat yang kedua. Bacaan dia, ishtarau bihi anfusahum. Saya baca berapa harakat yang pertama? 4. Kita masuk pada 6 harakat. Try. Ishtarau bihi anfusahum. 6 harakat. Cara baca ni lah macam ni kan. Tapi takkanlah bila nak baca, nak mengaji kan, kita duk fikir orang dengan jari lah. Tak, agak-agak panjang sikit daripada mat qasirah, mat silah qasirah tu, ataupun lebih sikit lah, 2 harakat dan sebagainya. InsyaAllah cukup lah. Macam tu bacaan dia. Dia ulang balik. Mat silah ada berapa jenis? 2 jenis. Mat silah qasirah, mat silah tawilah. Mat silah qasirah pendek panjang? Pendek. Tawilah pendek panjang? Panjang. Panjang dia sebab harakat tu 2 harakat. Qasirah, tawilah 4 atau 6 harakat. Cantik. Kita teruskan dengan yang ni, hak az-zamir ni. Apa dia ni tadi ni? Hak az-zamir ni. Hak az-zamir ni ialah kata ganti diri, kata ganti nama dalam bahasa Arab yang bermaksudnya. Macam contoh apa nama ayat yang ketiga, ayat sabu alam yarahu ahad. Hu ni kata ganti diri. Hu ni nya. Bihi dengannya, qaumihi apa kaumnya, innahu sesungguhnya, sesungguhnya dia itu. Okey. Boleh, cantik. Okey, kita masuk pada mat lazim yang kedua. Tadi yang pertama tadi apa? Mat silah. Ayuh, bagus. Kemudian kita masuk pada mat lazim. Dah sangat mat lazim? Bagus, cantik. Okey, jadi kita ulang balik. Ulang kaji balik. Okey, mat lazim. Apa yang dimaksudkan dengan mat lazim? Iaitu mat bertemu dengan huruf bertanda sukun ketika bacaan secara wasal atau waqaf. Huruf mat bertemu dengan huruf yang tanda sukun. Tanda sukun ni tanda apa? Mati. Ketika bacaan secara wasal, wasal ni secara bersambung, ataupun waqaf bila berhenti. Waqaf ni berhenti, wasal ni sambung. Jadi bila bertemunya dipanggil mat lazim. Mat lazim. Okey, ada berapa jenis? Besar nak mat lazim ada berapa jenis? Kita tengok bersama. Tak apa, kita baca dulu. Yang pertama, mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi. Bagus. Dan mat lazim kalimi ada 2 jenis. Ada 2 bahagian. Mat lazim kalimi ada 2 bahagian. Kita tengok dulu maksud mat lazim kalimi. Iaitu huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Kalimi ni kalimah lah. Dia berkaitan dengan kalimah. Kalimi, kalimah. Dia punya key point dia, ataupun kata apa, nak faham dia, kalimi ni maksud dia apa? Huruf bertanda sukun dalam satu kalimah. Cantik. Okey, 2 jenis. Yang pertama, mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat lazim kalimi mukhaffaf. Dan yang kedua, mat lazim kalimi musaqqal. Tu dia. Biasa dengar? Bagus. InsyaAllah kita teruskan dengan makna yang pertama, mat lazim kalimi mukhaffaf. Mat, huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyaddah, yang tak ada syaddah. Syaddah ni tanda apa? Sabdu. Duk biasa dengar sabdu. Syaddah tak biasa dengar. Samalah, syaddah sabdu samalah. Yang tidak bersabdu, macam itulah ayat kita faham, tidak bersyaddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Idgham ni baca apa? Dengung. Maknanya dia tidak bersyaddah dan tidak dibaca dengung. Faham takat tu? Tak apa, tengok contoh. Contoh. Tengok yang merah ni Tengok yang merah ni mana dia? Okay, yang merah. Saya baca, dengar dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Yang merah tu al-ana. Lagu tu. Ayat yang kedua. Al-ana wa qad asaita. Boleh dekat tu.
maknanya ada tak syaddah di situ? Ada tak tanda syaddah? Okey, huruf mat bertanda dengan huruf sukun ni. Okey, ada tak syaddah? Tak ada. Jadi baca idgham tak? Tak. Dia baca dengan jelas. Al-ana. Dapat? Cantik. Kita tengok pada musaqqal pula. Musaqqal. Huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bersyaddah. Lawan tadi ni. Mukhaffaf yang tak bertanda syaddah, musaqqal yang bertanda syaddah dalam satu kalimah dan dibaca dengan idgham. Tadi tak dengung, yang ni baca dengung pula. Contoh kita tengok. Okey, ni syaddah ni. Ni syaddah. Mana dia? Ni syaddah. Okey. Ada syaddah ni. Bertemu dengan syaddah. Okey. Kita tengok bacaan pada ayat yang pertama. Waladdallin. Nampak dengung dia? Dallin. Okey, cantik. Okey, kita tengok pada ayat yang kedua. Ustaz baca dulu. Okey, bismillah. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillah. Tang mana tu kita nak baca dengungnya? Ni nampak. Okey, nun ada syaddah. Nah, jim ada syaddah. Okey, jadi ada dua tempat di sini. Atuhajjunni fillah. Jadi di situ dibaca dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Jadi perasan tak di sini mukhaffaf musaqqal ni kita mungkin tak apa nak ingat tang mana kita nak bezakan ni syaddah tak syaddah hanya macam mana kan. Jadi nak tahu dia mukhaffaf ni bisa dengar najis mukhaffafah tak? Najis mukhaffafah tu najis apa? Ringan ke sederhana ke berat? Najis ringan. Jadi mukhaffaf ni ringan. Sebab tu kita baca tak ada dengung. Kalau dengung dia jadi berat. Berat masuk musaqqal. Macam tu cerita dia. Nampak dah dekat tu. Jadi nak mudah faham, musaqqal ni dibaca ringan. Al-ana. Okey, musaqqal dibaca berat. Berat tu bukan maksudnya tekan tu dah. Dia jadi macam ada syaddah. Ada orang kata dengung. Waladdallin. Atuhajjunni. Nampak? Terus. Okey, kita teruskan lagi dengan yang kedua, iaitu mat lazim harfi. Tadi mat lazim kalimi. Kalimi, kalimah. Harfi, huruf. Senang tak nak ingat? Senang saja kan. Okey, jadi harfi ni kita tengok dulu maksudnya. Huruf mat yang terdapat pada fawatihus suwar. Apa dia fawatihus suwar ni? Bertemu huruf yang bertanda sukun yang ejaannya menjadi hukum mat asli. Faham? Tak faham? Okey, tak apa. Kita tengok dulu makna dia ataupun contoh sekali ni. Namun begitu mat lazim harfi juga ada 2 jenis. Sama dengan mat lazim kalimi tadi ni. Jadi jenisnya sama juga dengan mat lazim kalimi, iaitu mukhaffaf dan musaqqal. Ingat lagi, mukhaffaf ni ringan ke berat? Ringan. Musaqqal berat. Pandai. Jadi kita tengok pada makna dia. Mat lazim harfi mukhaffaf dulu. Huruf mat yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf yang bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Maknanya ringan, tidak dibaca secara idgham, tidak ada dengung di situ. Okey, contoh kita tengok pada ayat ini. Okey. Yang ni maknanya harfi. Harfi ni huruf. Huruf ni dia di hadapan ataupun di awal surah saja. Fawatihus suwar ni maknanya di awal surah yang ada huruf. Okey. Jadi kita tengok makna sebenar fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Okey. Contoh pada mat lazim harfi mukhaffaf, iaitu pada ayat yang pertama. Nak baca macam mana tu? Huruf sad kan tanda tu, mat tu. Macam mana nak baca?
Jadi huruf saja ke atau macam mana? So ke macam mana? Sebut huruf macam mana? Baca apa nama 4 harakat. Okey. Sad. Macam tu. Nah. Ain sin qaf. Dapat tang tu. Jadi di awal-awal kita sebut huruf tu, sebab tu nama mad lazim harfi mukhaffaf. Dia tak ada berat, sebut biasa aja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mad lazim harfi musaqqal. Musaqqal tadi ringan ke berat? Berat. Nak cerita tu sebutan itu dia jadi macam berat sikit. Okey, huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar yang bertemu huruf yang bertanda sukun yang dibaca secara idgham. Tadi baca idgham tak, yang apa mukhaffaf tu? Tak. Tapi musaqqal baca idgham, baca secara dengung. Tengok contoh. Okey, sama tak tulisan dengan atas? Sama, tapi bacaan dia kita try baca tengok. Untuk yang pertama, alif berapa harakat? 1 harakat. Alif berapa harakat? 1. Lam 46, mim 46. 456 boleh lah. Nah, okey. Bacaan alif, baca alif saja. Alif ka alama, macam tu kah? Ada orang baca aku tu kan, alama. Tak kena. Kita baca macam mana? Alif lam mim. Nampak maksudnya bertemu huruf bertanda sukun, maknanya ada tanda sukun di situ. Jadi bacaan dia macam ada syaddah ataupun bacaan secara idgham. Okey, sekali lagi kita terus daripada ayat yang kedua. To sajalah. To sama gitu ke? Taklah. Nak bagi contoh, ada orang baca macam tu. Jadi tak kena bacaan, ikut baca sebut huruf. To sin mim. Nampak? Macam sin dengan mim tu dia nak masuk. Nak masuk ke dalam tu. Lam dengan mim dia nak masuk. Jadi bacaan idgham di situ. Jadi nampak tak mukhaffaf ni macam mana? Musaqqal ni baca macam mana? Cantik. Okey, jadi kita tengok sikit pada spektrum ilmu. Okey, tadi ni yang kita sebut tadi, fawatihus suwar ni apa dia? Potongan ayat yang terdapat pada pembukaan surah. Ada surah-surah yang dibuka ataupun dimulai dengan huruf. Potongan ayat yang ada huruf tadi tu. Okey, idgham. Ni yang kita kata tadi ni, memasukkan bunyi huruf pertama kepada bunyi huruf yang kedua. Alif lam mim. Lam tu dia masuk pada mim tu. Kan? Okey. Kita tengok pada yang kedua, cara mudah mengenal pasti hukum mad lazim. Hukum mad lazim. Kita tengok pada 6 harakat dia ada tanda ombak tu. Senang kita kata ombak lah, senang. Okey. Hamzah wasal ataupun apa nama ni, tanda ombak pada hamzah tu dengan lam tanda sukun. Okey. Al-ana mukhaffaf ke musaqqal? Mukhaffaf. Kalimi ke harfi? Kalimi, sebab dia kalimah, dia bukan huruf. Pandai. Jadi macam tu lah. Okey. Tapi kita tengok pada idgham tu 6 harakat juga. Tengok pada apa nama ni, ada tanda ombak tu kan, sebut bacaan dia bidarrina. Jadi bila sebutan dia macam ditekan sikit, darrina. Jadi bila ditekan tu maknanya dia ada idgham. Dia ada idgham, dia ada dengung. Jadi dia masuk ke dalam hukum mad lazim kalimi. Musaqqal kan mukhaffaf? Musaqqal. Pandai. Jadi itu cara kita nak kenal pasti. Cara kita nak kenal pasti hukum mad. Okey, kita tengok pada yang sebelah pula. Yang tadi ni adalah hukum mad bagi kalimi. Kita tengok pada hukum harfi pula. Ni harfi. Sad ni pasal apa nama ni, kita tengok sad bila dipecahkan
untuk sebutan huruf dia. Sad, alif, dal. Huruf mat, alif ni huruf mat, nah, alif waw ya tu. Huruf bertanda sukun ialah dal. Sad. Gitu. Okey. Kemudian kita tengok pada yang sebelah. Alif, lam, mim. Kita pecahkan. Alif, lam, lam, alif, mim. Kemudian mim, mim, ya, mim. Okey, kita tengok pada yang lam dulu. Huruf mat, alif ni, alif bertemu dengan huruf bertanda sukun, mim. Lam, mim ni bertanda sukun. Okey. Huruf mim bertanda sukun dibaca secara idgham kepada huruf mim selepasnya. Mim ni dikira baca macam sukun juga. Lam, mim. Okey, secara idgham kepada huruf mim selepasnya. Mim bertemu mim menghasilkan idgham. Mim mati ni tadi bertemu dengan mim di sini, jadi dia jadi macam idgham. Jadi macam kita kena baca dengung. Jadi macam tu. Bila kita sebut, kita baca, kita boleh trace lah, itu hukum dia. Kita boleh detect. Cakap orang putih betul ya kan? Istilah macam tu kita nak sebut kan? Samalah, insyaAllah kita boleh faham. Okey, dapat sekat tu. Okey, alif lam mim ni mat lazim kalimi ke harfi? Sekali lagi. Harfi, pandai. Musaqqal ke mukhaffaf? Dia dengung ke tak dengung? Tanya hak tu dulu. Dengung ke tak dengung? Dengung. Jadi bila dengung, musaqqal ke mukhaffaf? Mukhaffaf ni ringan ke berat? Dia nak ambil kat tu. Mukhaffaf ni ringan. Jadi hak ni berat ke ringan? Berat. Jadi kalau berat, musaqqal lah. Jadi macam tu cerita dia. Boleh no? Okey, cantik. Okey, kita teruskan. Yang ketiga. Tadi kita dah selesai. Yang pertama mat lazim, mat silah dulu. Kemudian mat lazim. Kemudian yang ketiga ialah qalqalah. Bisa ingat qalqalah? Qalqalah ni orang kata apa? Familiar lah, kita selalu dengar kan. Okey, tapi mungkin ada yang mungkin terkeliru lagi qalqalah ni macam mana kan. Tak apa, jangan risau. Kita masuk pelan-pelan. Okey, mungkin ada pelajar yang nak bertanya soalan. Mungkinlah nak tanya soalan, mungkin tak faham di mana-mana. Kita nak berkongsi sama-sama, mungkin ada ilmu tambahan yang boleh kita share dengan kawan-kawan. Boleh komen di bawah. Dan insya-Allah mungkin juga, Allah Akbar, Ustaz ni pun ada khilaf, ada silap, ada kekurangan mungkin dalam penyampaian Ustaz. Boleh kita kongsi-kongsikan di ruangan komen, insya-Allah. Moga-moga sama-sama kita kongsi ilmu, insya-Allah. Okey, kita masuk ke nombor 3. Itu hukum qalqalah. Biasa ingat qalqalah? Kita tengok. Okey, maksud dulu. Ialah bunyi lantunan. Lantunan. Ambil bola, kita bam. Buk. Gitu contoh dia kan. Ketika menyebut huruf qalqalah, di special. Qalqalah ni dia ada huruf dia. Qalqalah ni ada huruf dia. Okey. Huruf dia ada berapa? 5. Bisa dengar? Tu, ada dah, siap. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kenapa? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Macam tu pula. Nak bagi senang ingat. Jadi huruf qalqalah ni ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Jadi bila kita jumpa pada huruf qalqalah ni, lantunan dia, okey. Lantunan nak macam mana? Kita tengok contoh. Tapi okey, kita masuk dulu pada pembahagian qalqalah. Okay, Ustaz abang siap-siap. Qalqalah ni ada 3. Qalqalah ni ada 3 jenis. Ustaz tak tulis di situ. Dia akan masuk selepasnya. Qalqalah ni ada 3 jenis. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Selalu kadang ada mungkin kita bisa dengar qalqalah ni ada 2 jenis. Sughra dengan kubra. Akan tetapi ada satu lagi, iaitu akbar. Sughra, kubra, akbar. Macam mana pembahagiannya? Jom kita tengok bersama. Kita masuk dulu untuk qalqalah sughra. Maksud qalqalah, huruf qalqalah yang berbaris sukun. Baris sukun ni maknanya apa? Mati. Qalqalah khaf. Khaf tu, khaf ta ba jim dal tu, khaf sukun, khaf mati, ta mati, ba mati, jim mati, dal mati. Yang okey, pada pertengahan kalimah, duduk di tengah-tengah, atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Baca terus, dan huruf qalqalah ni duduk tengah-tengah. Pertengahan kalimah duduk tengah-tengah. Macam tu. Tak apa.
ataupun pada hujung kalimah. Macam mana? Kita tengok contoh lagi. Cara bacaan dulu. Cara bacaan, bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Dia kalau kita bam tu, bam slow ya, main bola kan. Contoh relax ya, tak kuat sangat kan. Contoh kita tengok. Okey, kita tengok ayat pertama nah. Okey, pada di sini, okey, nampak yang merah ni, mana huruf qalqalah dia? Mana? Ni dia duduk di tengah-tengah ni. Huruf apa ni? Qaf. Okey, jadi nak baca macam mana? Okey, cara mislah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Jadi sanuqri'uka, dia bunyi tebal tak? Sanuqri'uka tak tebal. Kalau bam tu dia jadi lagi tu je. Jadi sughra. Okey, saya cerita sughra ni apa ni. Okey, kita tengok pada huruf yang kedua ataupun ayat yang kedua. Wa tasaddaq alaina, wa tasaddaq alaina. Sini dal ni ke qaf ni ke? Qaf ni duduk di hujung kalimah ke di tengah kalimah? Hujung kalimah. Jadi sughra ke kubra ke akbar? Sughra. Dia bunyi dia tak kuat. Dia bukan wa tasaddaq. Dia bukan macam tu. Dia relax. Wa tasaddaq alaina. Macam tu. Jadi sughra ni sebenarnya apa dia? Sughra ni apa dia? Kecil. Kecil. Soghir ni kecil. Sughra ni kecil lah. Qalqalah yang kecil. Jadi kecil ni apa? Lantunan dia tu tak kuat. Faham tak dekat tu? Okey, cantik. Okey, kita teruskan dengan yang kedua, iaitu qalqalah kubra. Sughra kecil, kubra besar. Kabir besar kan. Sughra kecil, kubra besar. Besar macam mana pula? Kita tengok. Maksud dulu, huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun yang mendatang berada pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Waqaf tadi wasal, sughra wasal tadi. Sekarang kubra adalah baca ketika waqaf. Waqaf ni waktu mana? Berhenti. Maknanya sukun tu duduk di hujung ayat, ataupun hujung tempat yang kita nak berhenti, nak waqaf tu. Tak apa, tak faham lagi, kita tengok pada cara bacaan dulu. Bunyi lantunan kuat. Kuat tadi ni tak kuat kan? Kecil. Yang ni kuat pula ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Faham tak kat tu? Tak apa, kita tengok contoh. Tengok contoh. Okey, yang pertama ni. Okey, kita tengok yang pertama ni. Mana huruf qalqalah dia? Jim. Jim. Okey, jadi kita nak waqafkan jim ni. Jadi macam mana baca dia? Samaniya hijaj. Jadi jaj tebal tak? Tebal. Besar tak? Besar. Lantunan kuat tak? Kuat. Kuat saja Kuat saja. Pasal apa kita tak kuat? Kita tak kata terlalu kuat tak? Sebab sekejap ni kita akan pergi ke akbar. Okey, macam tu. Tu yang tu sahabat siap-siap. Sekejap ikut. Pasal apa tak kata kuat sangat? Nampak dengar macam kuat dah. Dok, ada lagi kuat. Akbar tu, akbar. Okey, jadi contoh pertama. Contoh yang kedua kita tengok yang mana satu huruf qalqalah dal. Di belakang ataupun di hujung ada tanda sukun. Jadi bacaan dia walam yulad. Dapat? Cantik. Jadi setakat sekarang kita nampak dah, setakat la ni sughra bunyi dia senyap sikit ataupun bunyi dia tak kuat sangat. Kubra kuat, tengah kuat. Sughra kecil, besar. Kubra besar. Akan tetapi kita tengok pada yang seterusnya, pada hukum qalqalah yang ketiga, itu qalqalah akbar. Qalqalah akbar maknanya yang paling besar. Qalqalah yang paling besar.
Yang paling besar ni macam mana? Sekejap kita tengok contoh baru kita faham. Okey, kita tengok pada maksud dulu. Huruf qalqalah yang berbaris syaddah. Itu dia keyword dia. Akbar syaddah. Akbar syaddah. Pada hujung kalimah ketika baca secara waqaf. Tadi akbar, tadi apa, kubra, tanda apa? Sukun, ataupun kita nak matikan dia tu, kita jadikan dia tanda sukun. Akan tetapi pada akbar ada tanda syaddah, double sukun. Macam tu dah lebih kurang kan. Lagi kita tengok contoh. Berada di hujung kalimah ketika kita nak baca waqaf. Cara bacaan, bunyi lantunan lebih kuat. Tadi apa, qalqalah kubra kuat saja, tidak? Tak ada lebih kuat ke terlalu kuat, tidak. Akan tetapi pada qalqalah akbar, bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Faham tak kat tu? Tak faham lagi tak apa, kita tengok contoh. Dia tengok contoh, insya-Allah faham. Boleh ingat. Jangan risau. Senang. Jangan kata tajwid ni payah. Senang, insya-Allah. Okey. Contoh. Okey. Ayat yang pertama dulu. Okey, yang pertama, mana dia? Yang pertama. Okey. Baca. Wala jidala fil hajj. Lebih kurang macam tadi bunyi dia. Akan tetapi nampak ada tanda syaddah di sini. Ada tanda syaddah. Bunyi dia lebih kurang. Akan tetapi dia ada tanda syaddah, dia jadi akbar. Faham tak dekat tu? Jadi beza kubra dengan akbar ni ada tanda tu. Bila sukun, kubra, ada tanda syaddah ataupun sabdu, tanda hukum dia adalah akbar. Jadi fil hajj yang pertama. Yang kedua, qulillahu yahdi lil, apa lagi? Qulillahu yahdi lil haqq. Lil haqq. Okey, dapat tentu. Jadi nak senang ingat, nak senang faham. Okey, sughra duduk di tengah-tengah. Ingat lebih dalam tadi tu, qalqalah sughra duduk di tengah-tengah ayat. Ataupun duduk di tengah-tengah kalimah, ataupun di hujung kalimah, baca wasal. Maksudnya baca di tengah-tengah ayat lah. Kita jumpa khaftobah jimdah di tengah ayat. Apa nama ni? Dipanggil qalqalah sughra. Akan tetapi di hujung ayat, ataupun di hujung bacaan yang nak diwaqafkan tu, okey, kita jumpa dengan khaftobah jimdal, sama ada tanda dia sukun ataupun syaddah. Kalau sukun tadi akbar ke kubra. Kalau tanda sukun, tanda ni, tanda syaddah ni, tanda sabdu, akbar. Pandai. Pandai tu. Boleh tak dekat tu? InsyaAllah boleh. Saya yakin percaya anak-anak Ustaz ni semua bijak-bijak dan mudah dapat ilmu. Okey. Wallahu a'lam. Selesai perkongsian kita pada kali ini. Dapat tak dekat tu? InsyaAllah. Allahu Akbar. Moga-moga mendapat manfaat bersama. Minta maaf, minta ampun, mungkin ada silap tang mana-mana, mungkin ada kurang, mungkin ada terlaju ke kan, ataupun lambat sangat ke, panjang sangat ke, mungkin tak apa faham apa yang Ustaz sebut. Allah, macam mana nak sebut, nak translate bahasa ataupun logat standard ni agak sukar sikit. Minta maaf lah, minta maaf sangat-sangat kerana terpaksa bercakap logat utara sikit lah. InsyaAllah moga-moga dapat dipermudahkan urusan kita untuk mempelajari ilmu Allah ini. Dan sekali ini saja pertemuan kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa yang mana belum like video, insyaAllah like sama-sama. Boleh subscribe yang belum, boleh share dan komen di bawah untuk semangat dan perjuangan ini mesti diteruskan sehingga ke titik penamatnya, insyaAllah. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.